Hai, selamat pagi murid-murid. Apa khabar semua? Lama kita tak jumpa. Hari ini hari pertama bagi sesi persekolahan 2021. Hari ini kita akan buat program Insan Gemilang. Okey, program Insan Gemilang ni sebelum tahun-tahun lepas kita buat sebagai program maju diri PMD. Masih ingat lagi kan? Okey. Okay, tujuan program ini adalah untuk memberikan pendedahan dan pengupahan kepada murid untuk meningkatkan sahsiah diri. Kan lama dah cuti kan, lepas cuti kita buat program ni. Nombor 2, untuk menerapkan nilai-nilai murni dalam diri mereka. Nombor 3, persediaan minda murid terhadap menyiapkan diri menghadapi situasi pengajaran dan pembelajaran serta cabaran yang hadapi. Maksudnya apa-apa yang kamu rasa sebelum ni kamu rasa bosan duduk rumah kan. Sekarang kita nak mula belajar. Sekarang kita bagi motivasikan diri kamu untuk belajar. Okey, tajuk kita pada hari ini ialah adab menghormati orang yang lebih tua. Adab, okey. Kita perlu menghormati orang yang lebih tua daripada kita. Bukan sahaja orang yang tua, contoh orang yang lebih tua, contoh datuk, nenek, ibu, bapa, kakak ataupun abang kita. Kita perlu menghormati mereka. Di sini ada 3 contoh. Tapi ada lebih banyak contoh lagi tau. Okey, nombor 1, ketika ibu dan bapa buat kerja mereka. Contoh, ayah membaca surat khabar, ibu sedang menganyam. Kamu boleh sediakan kamu boleh sediakan kopi atau bancuh kopi beri kepada mereka. Itu adalah adab menghormati orang yang lebih tua. Nombor 2, kalau orang tua, contoh nenek kamu duduk dekat kerusi atau datuk kamu duduk, semasa kamu nak lintas depan mereka, kamu kena tunduk, letak tangan, kamu tunduk. Itu adalah adab menghormati orang yang lebih tua. Kemudian contoh lagi, kamu boleh membantu mereka untuk melintas jalan. Okey, ataupun kamu boleh ambil makanan letak dalam pinggan dan pergi berikan kepada datuk atau nenek kamu untuk suruh mereka makan. Ataupun kamu boleh basuh baju orang nenek ke datuk, kamu boleh cuci baju mereka, sidai, lipatkan kain mereka. Tu semua adalah kita cara menghormati orang lebih tua. Ataupun kamu kalau orang tua, contoh ibu kamu atau bapa kamu sedang bercakap dengan kamu, kamu tak boleh meningkatkan suara, tak boleh. Kamu kena rendahkan suara kamu. Kalau mak kamu kata contoh Ruben mari sini, kamu kata baiklah ibu, saya akan datang sekarang. Kamu tak apa? Saya akan datang sekarang. Tak boleh begitu. Salah ya. Kamu kena katakan, baiklah ibu, saya akan datang sekarang. Kejap ya ibu. Kamu kena sopan. Itu adalah adab menghormati orang yang lebih tua. Kalau kamu jumpa cikgu ke, cikgu pun lebih tua daripada kamu kan? Kan cikgu, kamu boleh, kamu kena ucapkan apa? Salam. Ataupun di rumah pun setiap pagi, kamu dah bangun, kamu boleh memberi salam kepada mak ayah kamu. Beritahu selamat pagi ibu, selamat pagi ayah, begitu. Ataupun masa nak pergi tidur, kamu boleh ucapkan selamat malam kepada ibu atau ayah kamu. Betul? Faham tak? Okey, ini adalah contoh-contoh adab menghormati orang yang lebih tua. Baik, sekarang kita just baca karangan contoh. Dah lama tak baca kan? Tak apa, kita baca sama-sama sekarang. Okey, ini adalah satu karangan. Tajuknya ialah cara-cara menghormati orang yang lebih tua. Kita perlu ada cara, mesti ada cara bagaimana kita perlu menghormati orang yang lebih tua. Okey, kita baca sama-sama ya. Okey, lazimnya antara amalan dalam masyarakat kita ialah menghormati orang yang lebih tua daripada kita. Ya, biasanya kita perlu menghormati orang yang lebih
tua. Walaupun ada orang yang lebih muda daripada kita. Muda maksudnya contohnya adik kan. Kita perlu hormat juga. Kita tak boleh gunakan kata yang tidak sopan. Kita perlu gunakan kata-kata sopan. Masa bercakap dengan mereka mesti lemah lembut. Tak boleh jerit, tak boleh marah mereka. Kita perlu lembut dengan mereka ya. Okey, banyak cara yang boleh kita lakukan untuk menghormati orang yang lebih tua. Okey. Kita boleh membantu mereka ketika mereka membeli barang yang banyak. Okey, contoh di sini. Kalau ibu atau bapa kita ataupun datuk ke nenek ke abang siapa-siapa yang pergi beli barang di kedai, kita perlu membantu mereka untuk mengangkat barang. Contoh ayah kamu pergi beli barang, dah dua-dua tangan beliau menjinjit barang. Penat kan? Kita sebagai seorang anak, kita perlu membantu mereka untuk mengangkat barang tersebut. Kita boleh menawarkan khidmat untuk menolong mereka. Kita boleh menolong mengangkat sebahagian daripada barang tersebut. Secara tidak langsung kita telah meringankan beban mereka. Kalau kita bantu mereka, kita dapat mengurangkan atau meringankan beban mereka. Maksudnya apa yang mereka bawa tu, kalau kita dah ambil sebahagian, mereka akan rasa ringan. Betul tak? Mereka tak rasa sakit sangat. Kalau tak, bahu mereka akan sakit sebab tangan mereka jinjing banyak sangat barang. Okey, baik. Kemudian, sekiranya tempat duduk penuh dalam bas. Okey, kamu tahu kan kalau naik bas, mesti tempat duduk penuh kan kadang-kadang. Sekiranya tempat duduk penuh dalam bas, kita boleh mempelawa orang yang lebih tua untuk duduk. Kadang-kadang kita pergi, kita duduk. Kadang-kadang ada orang naik, orang tua. Contoh datuk ke, nenek ke atau ibu orang yang lebih tua tu datang. Kalau mereka diri, kita akan rasa kesian, betul tak? Kita perlu mempelawa mereka. Datuk, datang duduk dekat tempat ni datuk. Kamu kena bangun. Contoh ya, mereka sememangnya tidak larat untuk berdiri terlalu lama. Malahan cara ini menunjukkan sikap hormat kita kepada mereka. Ya kan, kalau orang tua kan lama tak boleh diri sebab kaki mereka akan rasa sakit ataupun lenguh. Betul tak? Kalau kita muda-muda lagi ni, kita boleh bagi mereka duduk dan kita berdiri ya. Okey, kemudian kita juga boleh menyampaikan ucapan salam ataupun ucapan hormat sebagai tanda hormat kita kepada mereka. Kita ucapkan, macam cikgu bagi tahu tadi kan, kamu boleh ucap selamat pagi ibu, selamat pagi cikgu, selamat pagi kakak. Tak salah kan kalau kita jumpa siapa-siapa. Walaupun di mana juga kamu boleh katakan apa, kamu boleh beri ucapan. Kalau orang Islam mereka akan bersalam. Kalau kita boleh berjabat tangan. Berjabat tangan maksudnya shake hand. Tapi sekarang disebabkan COVID-19 kita tidak dibenarkan berjabat tangan. Tak boleh shake hand dengan siapa-siapa sekali. Tapi di rumah tu masih boleh dengan ahli keluarga. Tapi di luar kamu tidak dibenarkan untuk berjabat tangan ya. Okey, baik. Kita juga dididik dengan cara berjalan dan bersopan di hadapan orang tua. Cara berjalan macam cikgu bagi tahu tadi, kalau orang tua duduk dekat kerusi ke di mana-mana, kalau kamu nak lintas masa mereka tengah bercakap ke, mereka duduk, kamu kena tunduk sedikit. Sopan ya. Ada tak kamu buat begitu? Ada tak? Lepas ni mesti buat macam tu ya. Okey, kesopanan kita sebenarnya boleh menggembirakan hati mereka. Kalau kita sopan, நம்ம நல்ல பண்போட இருந்தோமா கட்டாயம் எல்லாத்துக்கும் நம்மளை பிடிக்கும். சரிங்களா? Malahan mereka merasakan kita tidak pernah membelakangkan mereka. Okey, apabila berbual dengan orang lebih tua, kita seharusnya merendahkan suara. Kalau kita nak cakap dengan mak atau ayah atau datuk ke, nenek ke, abang ke, kakak, நம்மளுடைய குரல் உயர்த்தி பேசக்கூடாது. அழகா kita perlu merendahkan suara kita. Okey, kita jangan meninggikan suara di hadapan mereka. சில பேர் அப்படியே கத்தி பேசுவாங்க. மரியாதை இல்லாம பேசுவாங்க. அந்த மாதிரிலாம் நம்ம பேசக்கூடாது. Okay,
பெரியவங்களுக்கு நம்ம எப்போதுமே மரியாதை கொடுக்கணும். சரிங்களா? Dengan ini mereka akan berasa dihormati. Okay, mereka akan rasa அவங்கள நம்ம மதிக்கிறோம். சில பேர் வயசானவங்க பாட்டி தாத்தா கிட்ட வந்து மரியாதை இல்லாம பேசுவாங்க. அந்த மாதிரிலாம் பேசவே கூடாது. Okay, kita perlu menghormati orang yang lebih tua daripada kita. Okay, begitulah antara cara-cara yang boleh kita lakukan untuk menghormati orang tua. Menghormati orang tua merupakan amalan mulia yang dituntut oleh agama. சரி, இப்போ வந்து இந்த மாதிரி நம்ம செய்யறனால நம்மளுக்கு மட்டும் இல்ல, நம்ம வந்து நம்மளுடைய அகாம, சரிங்களா, நம்மளுடைய மதம் எல்லாத்துலயுமே என்ன சொல்ல வர்றாங்க, நம்ம கண்டிப்பா முதியோர்கள் மட்டும் இல்ல, நம்மளை விட வயது கூட உள்ளவங்களை கட்டாயம் நம்ம வந்து அவங்களுக்கு மரியாதை செலுத்தணும், மரியாதையோட பேசணும், உதவி செய்யணும், எல்லாமே செய்யணும். Okey, sekarang kita dah baca satu karangan contoh. Dah lama kita tak baca kan? Kalau ada masa, kamu boleh baca lagi. Ini adalah satu karangan contoh. Okey, sekarang kita lihat seterusnya. Ini adalah aktiviti 1. Kamu dah baca, kamu dah lihat contoh-contoh kan? Okey, sekarang aktiviti 1. Okey, ambil gambar bersama orang yang lebih tua seperti datuk ataupun nenek ataupun ibu atau bapa atau kakak atau abang dengan salah satu aktiviti yang telah kita baca atau kamu tahui. Okay, tadi kita dah baca satu karangan contoh. Kita dah lihat contoh gambar-gambar dapat tadi. Kemudian sekarang di sini pun cikgu ada berikan 2 contoh gambar. Kemudian hantar kepada saya, kepada cikgu ya, melalui aplikasi WhatsApp. Contoh gambar, kamu boleh memberi ucapan Wanakkam kepada siapa? Cikgu ke, atau cikgu tak ada kat rumah, ibu. Ucapkan selamat pagi kepada ibu kamu. Just hanya ambil gambar saja, tak perlu video. Ambil gambar. Okey, ataupun kamu boleh membantu nenek kamu untuk berjalan. Ataupun kamu tunduk semasa nenek atau datuk ke ibu bapa kamu sedang bercakap, tengah-tengah tu kamu nak jalan, kamu tunduk sikit. Okey, ataupun kamu boleh buka pintu. Kalau nenek ke siapa-siapa nak masuk kat dalam, kamu buka pintu untuk mereka. Ada banyak lagi contoh. Ataupun kamu boleh buat aksi, maksudnya kamu lakon. இப்போ நீங்க வந்து செய்து காட்டணும்னா வெளியே அப்படிலாம் இல்லை. நீங்க வீட்டில் உங்க வீட்டில் இருக்கிற உங்களை விட பெரியவங்க யார் இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு வந்து நீங்க இப்போ டீச்சருக்கு சொன்ன இல்லையா, hadap menghormati வந்து என்னென்ன contoh இருக்குன்னு kamu boleh cuba. Okey, lepas ambil gambar kamu hantar kepada saya, boleh. Dan kemudian aktiviti kedua ialah klik link di bawah dan buat permainan word wall. Okey, ini adalah permainan word wall. Kamu kena drag letak dekat tempat yang disediakan. Kamu buka link ni, kamu boleh buat. Baik.